Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan lagi kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat sunat tarawih. Banyak tempat yang kita dapat maklumat surau-surau yang kena COVID-19, khususnya di daerah Hulu Langat. Tuan-tuan ambil perhatianlah, jaga SOP dan sebagainya, sebab setiap hari banyak kes-kes yang berlaku di surau dan juga di masjid. Jadi masing-masing kena ambil perhatian supaya kita dapat terus beribadat sehingga kepada penghujung Ramadan, insya-Allah. Pada malam ini saya nak kongsi 4 perkara saja, iaitu berdasar pada hadis Nabi SAW, golongan yang dirindukan oleh syurga. Rasulullah SAW telah bersabda, Al-jannatul mustaqata ila al-arba' nafirin tali al-Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'im fi syahr Ramadan, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi an Ibnu Abbas. Nabi SAW menyebut syurga itu merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama iaitu disebut sebagai tali al-Quran, iaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang disebut dalam hadis ini, syurga ini disuka ataupun mengalu-alukan golongan yang membaca Al-Quran. Kalau kita sebut baca, bukanlah sekadar membaca secara tekstual semata-mata, tapi membaca dengan peringkat-peringkatnya, seperti mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadabbur, tengok apakah mesej-mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu membaca Al-Quran dengan melihat hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni baca Quran tapi terlupa tengok di situ ada perintah, ada larangan, dan kita langgar. Amat malanglah bagi orang yang membaca Al-Quran kemudian dia langgar perintah-perintah Allah, kemudian dia buat maksiat, kemudian dia makan rasuah, kemudian dia pecah amanah, kemudian dia salah guna puasa. Tapi dia baca Quran, dia hadir majlis-majlis khatam Quran, dia hadir majlis-majlis yang dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran dalam program-program, tapi dia tidak ambil perhatian, dia tidak takut dengan hukum-hukum Allah, dia langgar semacamnya. Dia seolah-olah seperti dirinya kebal, dia tidak pikul amanah yang diberikan kepadanya. Yang ini bahaya, sebab hidup dengan Al-Quran adalah peringkat yang ketiga. Setelah kita baca, setelah kita tadabbur, setelah kita melihat ayat-ayat Allah, itulah peringkat yang paling penting macam mana dia hidup dengan Quran. Terus sekalian, Quran disebut sebagai the way of life, cara hidup. Bukan sekadar satu syair yang zaman jahiliah dikumandang-kumandangkan, dialun-alunkan. Quran ini adalah the way of life, cara hidup, macam mana nak hidup dengan satu perlembagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan lepas itu saya berada di Pulau Pinang atas urusan kerja saya dengan beberapa NGO. Jadi ada seorang lelaki Tionghoa, dia baca tentang agama ni, tengok kat internet ya. Dia tengok tentang Islam, baca kat internet, baca apa tentang agama, tentang Quran dan sebagainya. Akhirnya dia tertarik nak masuk Islam. Lalu dia pun pergilah ke Georgetown, yang ini di IPSI. IPSI ini adalah pusat ataupun center yang dakwah kepada non-Muslim, khususnya sebelum COVID-19, iaitu pelancong-pelancong yang datang ke Pulau Pinang pergi ke IPSI nak tahu tentang Islam. Lelaki Tionghoa ni pun pergilah bagi tahu. Dia dah belajar tentang Islam, dia tertarik dengan Islam, maka dia nak mengucap syahadah. Dan dia pun ucap syahadah. Bila dia ucap syahadah dah selesai, tanya dia kerja apa. Kata kerja dia ialah menjual daging babi. Jadi masalah timbul.
Sebab jual daging babi bila dia masuk Islam, tak bolehlah jual daging babi sebab Islam melarang memakan daging babi, menjual dan sebagainya. Lalu dia beritahu kepada dia tak boleh bisnes daging babi dia tak boleh buat sebab dia jadi orang Islam. Tapi kerana iman dia tinggi, maka dia kata tak apa, I will switch my business daripada jual daging babi kepada jual daging ayam. Betul sekalian, nak switch ataupun nak pindah daripada satu perniagaan kepada perniagaan yang bukanlah satu benda yang mudah. Sebab market jual daging babi ni dah ada, customer dah ada, buyer dah ada, margin dah ada, kompetitor pun dia kenal. Tapi bila dia nak switch kepada perniagaan menjual sumber-sumber daripada ayam dan sebagainya, kompetitornya ramai, marginnya dah berbeza, dan customer ni juga dah berbeza. Tapi kerana iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pilih untuk terus tutup perniagaan jual daging babi, jual ayam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, berlaku COVID-19. Setahun lepas berlaku COVID-19, bisnes dia merudum. Dia masuk Islam, mak dia tak tahu. Seorang pemuda yang mak dia tak tahu. Dia sudah tidak mampu lagi membayar sewa rumah. Dia terpaksa tumpang di rumah mak dia. Bila dia duduk mak dia tak tahu dia masuk Islam dan dia tak boleh bagi tahu, maka dia mulalah makan benda-benda yang haram yang dihidang oleh ibunya. Pada masa yang sama di IPSI, mereka tengok ada senarai, kenapa kawan ni lama dah tak datang kelas pengajian ni, lama tak datang belajar ni, kenapa tak datang? Ini yang bagusnya tuan-tuan, NGO yang buat kerja Islam, dan mereka prihatin kepada orang masuk Islam. Cek, kenapa lama tak datang? Lalu tanya dia, jumpa dia. Dia kata dia tak ada bisnes, rumah sewa pun dia tak boleh bayar sebab setumpang dengan mak dia. Dia tak boleh pamerkan dia dah masuk Islam. Dan mereka pujuk dia, bagi duit dekat dia. Lelaki Tionghoa tu, dia tak suka meminta-minta. Dia ada prinsip, dia bukan suka minta duit, tapi convince dia bahawa dia sebagai seorang Islam, dia layak dapat. Dalam Islam ada zakat, ada institusi zakat, dia berhak dapat sebagai seorang mu'alaf. Bagi duit kat dia, pindahkan dia balik di rumah yang dia boleh sewa, dan bangunkan balik perniagaan dia. Alhamdulillah tuan, dia pun mula datang balik ke kelas-kelas dan belajar tentang agama dan belajar tentang solat. Jadi tuan sekalian, saya nak sebut di sini bahawa kesudahannya setelah kita melalui proses-proses yang disebut sebagai tali Al-Quran, ini membaca Al-Quran, bukan sekadar membaca secara textbook, tetapi juga ada hidup dengan Al-Quran. Yang ini tuan-tuan bukan benda yang mudah. Nak hidup dengan Al-Quran ini bukan benda mudah, sebab dia perlu kepada perjuangan. Nak buang perangai buruk kita, nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, ia memerlukan satu perjuangan yang sukar. Tetapi lihatlah ganjarannya, iaitu syurgalah bagi orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Baik, golongan yang kedua, wahafizil lisan, iaitu golongan yang menjaga lisan. Golongan yang menjaga lisan ni disukai oleh syurga. Contoh kita ni hari ni bukan lisan, lidah saja, tapi jari jemari. Jari jemari jadi lisan. Kita pun tulis, kita pun komen, kita pun melontarkan tulisan-tulisan, ataupun kadang-kadang kita letak emoji, gambar-gambar orang. Saya dah sentuh dalam tulisan saya sebelum ni. Tak boleh kita letak gambar-gambar orang yang kita tak kenal di dalam WhatsApp kita, gambar perempuan dan sebagainya yang mereka tak ada kena-mena. Kita tak pernah meminta keizinan dia pun nak menggunakan gambar dia. Itu benda yang tak boleh buat. Jangan kita ambil ingat. Yang kadang-kadang yang buat kerja ni orang surau, yang datang kuliah maghrib kuliah subuh ni. Dia rasa benda ni seronok-seronok. Jangan. Setiap bila kita minta izin kepada dia, abang malam ni malam Jumaat, apa cerita ni? Orang surau, orang datang kuliah, orang sembahyang tarawih, orang baca Quran, orang bayar zakat, buat kerja macam ni. Tak boleh macam tu. Bukan hanya lisan dengan kalimat-kalimat dengan lidah yang kita ucap, ini jari jemari. Kalau di media sosial, takut kita tengok. Takut kita tengok orang tulis macam-macam, bahasanya macam-macam. Memang tuan, kita ni manusia ada kelemahan kan, ada mood, ada cita rasa, ada tanpa sekarang tak boleh balik raya. Lagilah kan, tak boleh balik raya. Nak lalu jalan tikus pun jangan sekali lalu. Polis pun dah pandai, tak lepas. Jadi kita pun tulis, kita pun komen, tulis macam-macam, cakap macam-macam. Tuan-tuan, benda ni bukan disukai oleh golongan yang nak masuk syurga. Jadi bila kita baca hadis ni, kita tahu bahawa golongan yang menjaga lisan, lisan ni dia senjata. Sebab tu dia kata
Lisan ini dia seperti mata pedang. Ucapan-ucapannya membenam ke dalam jiwa, lebih sakit daripada kena pedang yang sebenarnya, sebab dia menjadi dendam. Ya, kita ucap sesuatu kata-kata kepada orang, kita ungkap kalimat-kalimat tuduhan-tuduhan kepada orang, dia jadi kesakitan yang berpanjangan. Jadi sebagai orang yang nak masuk syurga, jaga lisan, jaga tulisan, supaya kita ni masuk dalam kumpulan yang disebut disukai oleh syurga. Ini zaman sekarang ni itulah yang berlaku. Baik, saya tak ambil masa banyak tuan, ada 2 poin lagi. Kemudian yang disebut sebagai wa mut'imil ji'an, iaitu golongan yang memberi makan orang-orang yang lapar. Kita sudah maklum tu sekalian bahawa kita ni disuruh untuk bersedekah. Kita disuruh bagi sedekah. Ya, bagi sedekah ni kita kena lihat pula kategori-kategorinya. Ya, kategori yang pertama siapa dia? Kategori orang yang perlu kepada makan. Kadang-kadang kita ni bagi makan dekat orang yang dah ada makan, dapat pahala, pahala, tak ada masalah. Tetapi bila kita tengok tentang prioriti ataupun keutamaan, maka bagi makan kepada golongan yang memerlukan makanan. Bukan hanya kita bagi makan ke kawan-kawan kita yang dia pencen pun makan tak habis. Dia pencen pun makan tak habis. Tiba-tiba kita tu hantar makanan kat dia je. Bila bubur lambuk dia teringat dia. Sedangkan ada orang lain yang kita terlupa bahawa dia lebih memerlukan. Ini kita tengok dalam kategori memberi sedekah ni penting. Sebab dalam Al-Quran disebut inna sadaqi wal mutasaddiqi wal mutasaddiqat wa akhridullaha qardan hasana yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-gandalah banyaknya, dan mereka pula beroleh pahala yang besar ataupun pahala yang mulia. Jadi disebut di sini tentang apabila kita nak bagi sedekah, kita kena tengok kategori. Sebab itu dalam memberi zakat ni dia ada kategori dia ada asnaf dia, keutamaan dia. Orang yang perlu makan, orang yang perlu kepada keperluan hidup. Hari ini banyak orang susah. Tuan-tuan pun saya maklum, banyak orang susah. Ada orang kena buang kerja, ada orang kena halau daripada rumah, tak boleh bayar sewa. Banyak orang susah. Saya selaku Presiden Pertubuhan Alif, selama COVID-19 ni sampai hari ini tak berhenti lagi untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang tak ada makan. Ada orang dia tak nak duit, dia kata saya nak makan ya. Ada kita lihat hari ini, alhamdulillah, saya daripada Pertubuhan Alif NGO saya, kita dapat kolek hampir RM45,000 dalam bulan Ramadan bagi makan para pelarian Arab yang berada di selama wilayah persekutuan. Dan banyak tempat, iaitu hari-hari bagi mereka makan untuk buka puasa. Sebab mereka tak dapat pusat zakat tak tolong mereka, wakil rakyat tak tolong mereka, JKM tak tolong mereka, sebab mereka bukan warga negara, tapi mereka ada dalam negara kita. Mereka susah, kerja tak ada, nak makan buka puasa pun tak ada, rumah mereka minta air pun tak ada, sebab dah kena potong. Nak pergi semayang kena halau, sebab warga asing tak boleh semayang. Mereka nak beribadat tak boleh, dihalau. Sedangkan mereka ni memang nak semayang berjemaah, tapi tak boleh. Akhirnya mereka terpinggir, tak ada orang tengok mereka, tak ada orang perhati mereka. Alhamdulillah, dengan kemampuan yang kami ada, 45,000 kami dapat collect, dan alhamdulillah kita dapat bagi makan kepada golongan-golongan setiap hari, atau makanan untuk mereka makan untuk berbuka puasa. Tentu sekalian, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang sedekah ni benda besar, dia bukan benda kecil yang kita ambil ringan. Sehingga kita lihat dalam hadis Nabi disebut bersedekahlah walaupun sebiji tamar. Dalam hadis lain disebut walaupun separuh tamar. Tentu kenapa Nabi telah tekankan tamar ni bukannya tebikai yang boleh potong ramai orang makan, kecil ya, yang paling besar mekjol ya. Tapi Nabi kata walaupun separuh tamar, maknanya Nabi nak beritahu buat kerja ni, tolong orang, bantu orang, cari orang susah. Pastikan orang-orang yang susah ni kita bagi mereka hidup, jangan kita biarkan. Ini yang Nabi nak tekankan ya. Sebab itu kita lihat di bulan Ramadan, Nabi SAW antara yang memberi sedekah seperti angin lalu. Apa maksud tuan? Angin lalu
Maksudnya seolah-olah tak ada orang yang tak dapat. Inilah Nabi SAW. Luar biasa sungguh. Nabi ni ajar kita ringan tangan. Bukan kita ni tunggu nak dapat sesuatu daripada orang. Pada bulan lepas saya di Baitul Mal Negeri Sembilan. Kami bincang isu-isu dengan fakir miskin. Macam-macam tu kan. Kes-kes COVID-19 ni. Ada orang dia tak boleh orang dapat. Dia pun nak juga. Dia pun mohon juga dengan Baitul Mal. Jadi pihak Baitul Mal beritahu saya, dia kata, Ustaz, pengarah kata bagi. Siapa yang minta kita bagi. Sebab kita tak sempat nak pergi turun padang. Siapa yang mohon melalui online, kita bagi. Satu hari sahaja pihak Baitul Mal Negeri Sembilan belanja 10,000. Jadi tuan-tuan jangan salah faham dengan pusat-pusat zakat ni. Yang kita ingat mereka tak buat kerja. Sebenarnya kita yang tak buat kerja. Kerja kita komen je. Kerja kita nak condemn je. Kita baca netizen tulis, kita pun hentam. Jangan. Sebab saya pergi lihat sendiri bagaimana isu-isu yang berlaku. Bagi. Bila dah first phase masing-masing dah dapat, second phase mereka nak mula minta, mengarah kata turun. Pergi tengok. Adakah yang bagi itu cukup tak? Berapa orang dalam rumah tu? Turunlah tuan-tuan. Bila turun, tengok-tengok orang yang mohon tu rumah banglo. Dia minta duit zakat. Bila tanya dia kenapa makcik minta, makcik cuba-cuba ada rezeki dapat. Mana boleh cuba-cuba makcik, ini duit zakat. Dia ada asnaf dia. Dia kata jiran sebelah dapat. Tengok tuan-tuan, ada orang yang dia tak boleh, dia nak benda free. Padahal pencet dia makan tak habis. Tanya dia, ada pencet? Ada lah 500. Anak-anak bagi? Anak-anak bagi jadi 800. Cukup ke tu? Itu anak bagi. Kalau dia tak bagi, makcik susah. Makcik nak duit makcik juga. Tengok tu. Dia nak duit yang bukan hak dia. Jaga-jaga. Sebab tu dalam zakat ni dia ada asnaf. Dia ada asnaf, dia ada golongan-golongan yang tertentu. Tak boleh kita jadi orang yang pantang nak saja benda free. Kita kena ingat nak ambil ini hak kita ke tidak. Takut-takut kita ambil hak orang lain. Saya ceramah itu di satu jabatan kerajaan. Lalu pihak pengurusan surau beritahu saya, Ustaz, kami ni sediakan makan setiap hari buka puasa, packing buat balik. Satu pack nilainya RM18. Tentu boleh bayar, makan RM18. Memang keren. 200 pack kita buat. Maknanya 200 staff akan dapat. Tetapi malangnya bila turun dia ambil 2-3. Bila tanya kenapa 2-3 ni, memang kita pack satu-satu dah cukup tu Ustaz. Dia kata tak cukup, anak saya ramai. Tengok. Dia terlupa bahawa yang itu untuk dia, bukan untuk anak-anak dia. Kalau dia rasa tak cukup, dia jangan ambil. Itu lebih selamat kan? Tapi sebab tamak ni manusia, dia suka benda free. Dia dapat gaji dah, raya ni dapat lagi bonus lagi. Sedangkan orang yang kena halau, orang yang stres, sampai nak bunuh diri, kes bunuh diri tinggi terus hari ni kerana COVID-19, kes bunuh diri tinggi. Jangan main. Kami NGO kami tahulah, sebab kami itu ke Padang. Bila dah kena berhenti, bila rumah dah tak boleh bayar, bila kereta dah mula kena tarik, stres, kerja tak ada, makan tak ada, perceraian berlaku dengan kadar yang tinggi. Kita ni tuan-tuan ambil barang yang bukan hak kita kerana kita fikir tentang tembolok kita sahaja. Ini tuan-tuan kadang-kadang perkara yang kita kena bersihkan hati kita, kerana Quran tak suka orang yang macam ni. Kita ni disuruh bagi makan orang yang lapar. Itu yang Quran suruh. Itu disebut dalam hadis ni, bagi makan orang lapar. Bukannya kita yang ambil benda-benda yang bukan menjadi hak kita. Baik, yang keempatnya disebut apa dia? Iaitu disebut wasa'i fi syahri Ramadan. Golongan yang disukai oleh syurga, iaitu mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentu mungkin kita rasa tak ada apa-apa puasa ni, dah 27 malam ni, malam 27. Kita mungkin okey, no problem puasa ni, tak ada masalah. Tetapi ada orang tak puasa. Ramai orang tak puasa. Saya baca dekat media cetak, media elektronik, ada kes-kes yang penguat puasa pergi tangkap. Bukan di Selangor, di luar daripada Selangor. Hari-hari ada tangkap orang tak puasa. Bila kita tengok umur 55 tahun, 60 tahun, mak puasa datang lari habis semua, nyorok belakang kedai makan. Makan macam-macam, bihun supnya, Maggi supnya. Tuan-tuan bayang 55 tahun. Lari. Semua lari. Bila tanya, gastrik, gasnya sikit, tripnya yang lebih. Ini
Jadi banyak kena tangkap. Banyak kena tangkap. Tak malu bawa ke mahkamah. Tak malu, tua-tua orang tak puasa. Orang Selangor tak buat kerja macam itu. Orang Selangor Alhamdulillah dia tak buat kerja itu. Sebab dia order dekat Foodpanda. Yang dia order nasi kandar 3.5 sampai rumah. Jadi sebab tu kes tangkapan di Selangor kurang. Sebab orang Selangor ni dia cerdik sikit. Dia cerdik sikit. Jadi dia kata order ke Foodpanda aja. Jadi tak payah duduk nyuruh-nyuruh kan. Jadi Foodpanda rider ni pun pening. Dia tengok pakcik awal order 3.5 nasi kandar, pakcik takut kamu petang-petang nanti basah hujan. Ada je jawapannya. Ya, ada je jawapan. Jadi itu sekalian, kita bila tengok kes-kes yang macam ni, baru kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya nak masuk syurga ni bukan senang. Kita yang berpuasa tu rupanya adalah golongan yang diberikan ganjaran syurga. Kita baru faham. Sebab ada orang-orang yang kita jumpa, dia tak dapat rasa puasa tu satu benda yang nikmat, tapi dia rasa satu benda yang azab. Satu azab. Sekarang ni dia tengah seronok dah countdown hari raya. Ada countdown hari raya. Kita pula sedih Ramadan dah nak meninggalkan kita. Ramadan dah nak pergi. Dia seronok countdown. Tak dapat balik raya pun tak apa. Janji raya. Ini ada, baru kita faham. Bila kita tengok kenapa? Oh, Masya Allah. Nabi sebut orang yang dipanggil-panggil, disuruh-suruh oleh syurga, itulah golongan yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu perkara yang saya kongsi pada malam ini. InsyaAllah banyak umur rezeki kita berkuliah di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi tuan-tuan, saya ingatkan kes COVID-19 di Surau Mesir meningkat. Yang bapa saya pun semalam kena angkut ke hospital Taiping masuk kerana COVID-19. Bagaimana? Disemayang kat surau je. Dengan Tok Imam, dengan Tok Siap, semua kena angkut. Di Taiping kes meningkat semalam dah start PKP. Tadi di Hulu Langat satu keluarga kena angkut semua. Saya tanya kes dapat mana? Surau. Jadi tuan-tuan ambil perhatian. Sekarang ni kes ni dah buat separate. Semalam saya di Kedah, di hospital Kedah 2 hari saya di sana. Dalam masa saya duduk di forensik, saya menguruskan jenazah pelajar tajaan kami daripada Vietnam yang jatuh bangunan meninggal dunia. Seminggu dah kami urus. Alhamdulillah semalam saya di Kedah hantar jenazah balik ke Vietnam. Tadi selesai hantar ke KLIA balik Vietnam. Masa saya di forensik semalam di Hospital Sultan Nabahiyah, tuan-tuan sekalian, saya duduk sekejap saja hanya di bahagian forensik. Kes melibatkan COVID-19 kematian sangatlah tinggi sehingga saya duduk tu ada 2-3 kes. Orang mengurus mayat beritahu COVID dan COVID. Dan saya tanya kepada pihak yang menguruskan jenazah di situ hospital, tak cukup kaki tangan. Data yang dapat dari kita itu dah lambat. Ya, semalam saya duduk 2-3 kes. Memang COVID. 3 hari, orang umur 60 tahun ke atas, 3 hari jalan. Itu tuan saya rasa kepada maklumat yang saya ada, apa yang saya tengok dan saya lihat sendiri, ambil perhatianlah, jangan main-main. Tuan-tuan janganlah rasa serik, suruh ada ulang, jaga SOP. Jaga SOP tuan-tuan mungkin diserabut. Tapi kalau tuan-tuan turun padang, baru tuan-tuan tahu. Hari ini ada buat ujian di Semenyih. 600 orang dibuat ujian secara percuma di Semenyih. 5% didapati COVID-19 tanpa gejala. Semenyih dia kan, 600 orang buat ujian percuma. 5% adalah positif COVID-19 tanpa bergejala, iaitu mereka lah separator, penyebar kepada COVID. Jadi tuan-tuan ambil precaution lebih sikit, jangan duduk dekat-dekat, basuh tangan, jangan pergi tempat-tempat yang crowded dan sebagainya. Lupakanlah jekyll tu, pakailah baju hak lama. Ya, nak pergi mana tuan? Tak pergi mana kan? Pakai hak lama je. Takbir raya je lah ke rumah. Ya, takbir raya je ke rumah. Sekadar itu tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.